Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Mukadimah akan masuk tajuk peraturan ikhtiari. Hari ini Mukadimah hanya akan bagi penerangan dan Mukadimah minta di akhir penerangan ni ada sikit latihan yang antum kena buat. Okey, peraturan ikhtiari. Peraturan ikhtiari ni ialah lagi satu peraturan yang Allah dah tetapkan. Perbezaan antara peraturan ikhtiari dengan peraturan ijbari ialah peraturan ijbari ialah peraturan yang wajib diikuti oleh semua makhluk sama ada suka atau tidak tanpa bantahan. Nak tak nak kena ikut kan, Allah dah sebut dalam ayat Al-Quran. Tapi untuk peraturan ikhtiari, peraturan ini manusia ada pilihan untuk ikut atau tak ikut. Tapi apa peraturan yang boleh ikut, apa peraturan yang tak boleh, apa pilihan? Maksudnya adakah manusia diberi pilihan dan tiada kesan, ataupun manusia diberi pilihan dan ada kesan untuk setiap pilihan dia tu. Faham tak? Okey, tak faham tak apa, kita tengok next slide. Peraturan ikhtiari adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah. Manusia diberi pilihan untuk mengikut ataupun tidak. Allah mengurniakan akal kepada manusia untuk berfikir. Ini bermakna manusia diberi kebebasan untuk memilih antara hak ataupun batil. Yang membezakan manusia dengan haiwan-haiwan lain ataupun makhluk-makhluk lain ialah manusia diberi pilihan, iaitu peraturan ikhtiari. Contoh macam malaikat. Malaikat tak diberi pilihan, malaikat hanya menjalankan perintah Allah sahaja. Tapi tak bermaksud malaikat itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Okey, tengok haiwan. Haiwan walaupun dia ada otak, dia sama fizikal dia, ada yang hebat, ada yang macam-macam jenis kan. Tapi haiwan ni dia bertindak menggunakan naluri ataupun nafsu. Dia hanya bertindak mengikut naluri dia. Dia tak diberi pilihan. Contoh kalau ikan tak diberi pilihan untuk hidup di laut ataupun di darat. Ikan memang kejadiannya duduk di laut. Tinggal di laut. Macam monyet tak diberi pilihan untuk duduk dalam laut. So untuk manusia diberi pilihan untuk buat tindakan sendiri. Sebab itulah manusia ni ialah sebaik-baik ciptaan, sebab diberi kebebasan untuk memilih antara yang hak atau batil. Okey, peraturan ikhtiari ni ialah peraturan untuk manusia memilih melakukan kebaikan ataupun keburukan. Hak ni maksudnya kebenaran, batil bukan batal batil ialah bermaksud kesesatan, kesalahan yang berlawanan daripada kebenaran. Okay, kita baca ayat yang Allah dah sebut dalam surah apa ni? Asy-Syams kan. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Siapa orang yang menyucikan jiwanya? Orang yang mengikut hak, yang mengikut jalan kebenaran. Siapa orang yang rugi? Ialah orang yang mengotorinya, orang yang memilih untuk mengikut kebatilan. Okey, contoh yang Mukadimah boleh bagi ialah dalam dunia ni Allah dah dalam dunia ni kita boleh buat pilihan sama ada kita nak ikut kebaikan ataupun keburukan. Okey, contohnya orang ni dia memilih untuk merompak. Okey, melakukan kejahatan lah, merompak. Bila dia merompak, apa kesan yang dia dapat hasil daripada dia merompak? Dia akan ditangkap. Kemudian apa yang berlaku apabila dia ditangkap? Dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Lepas tu dia akan menjalani perbicaraan. Kemudian dia akan menjalani hukuman. Dan dia dapat kesan atas daripada tindakan dia tu. Tapi kalau dia memilih untuk melakukan kebaikan, maka apa yang dia dapat ialah dia akan diberi penghormatan. Orang akan menghormatinya dan orang akan menyanjung dia. Orang akan mengingati jasa-jasa baik ini. Mungkin akan datang lagi kebaikan-kebaikan yang lain kepada dia. Okey, kita tengok firman Allah ni.
yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam pelbagai keadaan. Macam mana dalam pelbagai keadaan ni? Allah dah sebut, manusia ni dia akan keluar, ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kepala, ada yang berjalan kaki ke atas, tangan ke bawah, macam-macam kan, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka bergantung kepada amalan yang dilakukan semasa di dunia. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Sekecil mana pun kebaikan yang kita buat, ataupun sekecil mana pun kejahatan yang kita buat, Allah akan kira dan hitung. Dan setiap pekerjaan tu, setiap apa yang kita lakukan tu akan ada balasannya. Sebab tu Allah Maha Adil. Sebab tu atas apa sahaja pilihan yang kita buat, kita akan dipertanggungjawabkan, akan ada balasan dia. Okey, apa contoh-contoh peraturan ikhtiari? Ada dua. Muklimah hanya akan terangkan bahagian yang pertama sahaja, peraturan pemerintahan dan undang-undang. Dan yang insya-Allah esok Muklimah akan masukkan pula peraturan ekonomi. Untuk peraturan pemerintahan dan undang-undang ni, apa kepentingan pemerintahan dan undang-undang? Kenapa semua orang yang ada dekat dalam dunia ni duduk dalam negara? Dalam negara tu ada sistem pemerintahan, dan sistem pemerintahan tu dia mesti ada undang-undang. Siapa yang kena ikut undang-undang tu? Orang yang duduk dalam negara tu, rakyat yang kena ikut undang-undang. Kenapa pentingnya undang-undang dalam negara? Dan kenapa kena ikut? Yang pertama, dapat melindungi manusia daripada kezaliman. Yang kedua, mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga kemaslahatan manusia dalam masyarakat. Yang keempat, digunakan dalam urusan pemerintahan. Okey, Muklimah terangkan semula. Undang-undang dapat melindungi manusia daripada kezaliman. Jadi adalah undang-undang tidak boleh mencuri. Orang yang mencuri akan ditangkap. Orang yang mengambil rasuah akan ditangkap. Orang yang terlibat dengan dadah akan ditangkap. So melindungi manusia daripada kezaliman. Sebab kita tahu kan, orang yang mengambil dadah ni biasanya banyak menyebabkan kerosakan-kerosakan lain. Dan ada juga kezaliman dalam bentuk, contohnya lalu lintas, kesesakan lalu lintas. Bila ada jam, tak boleh lalu ikut jalan kiri yang emergency lane tu. Sebab apa? Sebab kalau ada ambulans ke polis ke yang ada emergency, dia kena lalu jalan yang kiri sekali tu kan. Dah kalau banyak kereta dekat situ, macam mana dengan pesakit yang dekat dalam ambulans tu nak ke hospital. Okay, so melindungi manusia daripada kezaliman. Okay, yang kedua, mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. So undang-undang ni mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Macam mana mengatur kehidupan tu? So ada undang-undang, contoh kalau nak memohon pekerjaan, ataupun nak memohon nak membeli rumah ke, membeli kereta ke, setiap satu perkara yang kita nak buat dalam negara tu mesti ada peraturan dan undang-undang dia. Tak boleh sebarangan orang je yang tak boleh macam siapa-siapa je dapat semua benda. Tak boleh, dia ada syarat-syarat dia supaya berkualiti kan. Orang bila kita nak mohon apa-apa, kita nak buat apa-apa, berkualiti apa yang kita dapat tu. Faham tak? Boleh faham? Boleh kot? Nanti Muklimah explain lagi kalau memang jumpa contoh yang lain. Yang ketiga, menjaga kemaslahatan manusia dalam masyarakat. Apa maksud kemaslahatan ni? Kemaslahatan ni kebajikan kan. Ini contoh macam yang lalu lintas tadi tu jugalah, jam tadi. Kalau jam, lepas tu ada orang yang dalam kesusahan, yang dalam keadaan emergency, dia boleh lalu ikut emergency lane tu. So dia menjaga kebajikan orang yang dalam keadaan kecemasan. Bukan dia kecemasan sebab dia nak cepat balik rumah. Tak, ni kecemasan yang melibatkan nyawa. Okey, yang keempat, digunakan dalam urusan pemerintahan.
Bila ada sistem pemerintahan, mesti kena ada undang-undang. Mesti kena ikut undang-undang. Siapa yang kena ikut undang-undang? Semua orang yang ikut undang-undang, termasuklah orang yang buat undang-undang tu sendiri. Jadi contoh macam masa kita PKP hari tu kan, semua orang tak boleh keluar daripada rumah. Kalau semua orang tak ikut undang-undang, macam mana kita nak lawan virus yang ada ni kan? Akhirnya tak dapatlah keadaan macam sekarang. Tapi sebab semua orang ikut undang-undang, ikut perintah, ikut arahan pemerintah, alhamdulillah kita pun dah berjaya dah kawal penularan COVID-19 kan. Alright, seterusnya, pemerintahan ni bermaksud manusia sebagai pemimpin. Bila manusia yang kita ni manusia, jadi yang memerintahkan kita ialah manusia jugalah kan. Allah dah sebut dah manusia ni akan dijadikan khalifah di muka bumi. Untuk apa? Ada dua sebab. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mencorakkan kehidupan masyarakat dan negara. Macam kita sekarang, alhamdulillah pemerintahan kita, negara kita merupakan negara Islam kan, negara yang merupakan agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi semua urusan dalam negara kita ni, kita boleh mengamalkan Islam secara bebas. Contoh kalau macam dekat negara lain, sebab pemimpin yang akan mencorakkan kehidupan masyarakat dan negara. Kalau negara tu tak diperintah oleh orang yang mesra Islam, orang yang tak suka orang Islam, macam mana keadaan orang-orang Islam dekat negara tu? Dah tak boleh solat, dah tak boleh pakai tudung, tak boleh mengamalkan ajaran Islam, tak boleh berpuasa. Jadi susah untuk orang Islam hidup di negara yang tidak mesra dengan Islam ni. Jadi apa peranan khalifah? Sebab tu khalifah ni, sebaik-baik khalifah ialah, sebaik-baik pemimpin ialah orang Islam yang bertakwa. Sebab dia faham apa yang Islam nak dan dia boleh menerapkan ajaran Islam dalam pemerintahan. Apa peranan khalifah? Yang pertama, khalifah mengurus alam ini mengikut perintah Allah. Nak tak nak, dia mesti kena ikut perintah Allah. Semua hukum-hukum, larangan-larangan Allah wajib dia jalankan apabila dia menjadi khalifah. Yang kedua, menjadikan seluruh alam ini beriman kepada Allah. Bukanlah maksudnya melalui paksaan, tapi melalui ajaran-ajaran agama Islam yang betul. Dan akhirnya seluruh alam ini beriman kepada Allah. Okay, itu sahaja. Mukadimah tinggalkan kerja sekolah ikut sebagaimana yang mukadimah dah tulis dekat WhatsApp dalam buku aktiviti. So tolong siapkan, dan insyaAllah esok mukadimah akan bagi jawapan dan juga bagi jawapan muka surat tersebut. Dan mukadimah akan sambung bahagian yang kedua, peraturan ikhtiari, iaitu perintah ekonomi. Betul tak? Tentang ekonomi. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.